Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustazah Nur Munin binti Muhammad Han untuk mengajar pelajar-pelajar tahun 5 pelajaran Jawi. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita memulakan pelajaran kita untuk topik yang baru, mari sama-sama kita mengulang kaji pelajaran apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Minggu lepas kita telah belajar mengenai imbuhan an dengan menggunakan huruf nun. Bagaimana kita nak mengetahui apabila ada penambahan imbuhan an dengan menggunakan huruf nun? Yang pertama ialah kita mesti melihat kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Apa contohnya? Contohnya ialah buayan. Buayan kata dasarnya ialah buai. Kata dasar bagi buayan ialah buai. Ejaan buai berakhir dengan huruf ya. Huruf ya. So, kata dasar yang berakhir dengan huruf ya, apabila ada penambahan nun, apabila ada penambahan an di hujungnya, buayan, secara automatiknya ejaan an itu perlulah menggunakan huruf nun sahaja. So, ejaan buayan ialah ba, waw, alif, ya, nun. Buayan. Yang kedua ialah kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Contohnya apa? Contohnya rawatan. Rawatan kata dasarnya ialah rawat. Rawat ejaan dia ialah ra, alif, waw, ta. So, rawat kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Ta. Ta itu ialah suku kata tertutup. So, apabila ada penambahan an di hujungnya, secara automatiknya an itu perlulah menggunakan huruf nun sahaja. Ejaan rawatan ialah ra, alif, waw, ta, nun. Rawatan. Okey, ini adalah pelajaran kita pada minggu lepas. Diharapkan semua para pelajar dapat mengingati apa yang kita telah belajar pada minggu lepas. Okey, untuk minggu ini. Minggu ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru. Unit kedua, tapi tajuk lebih kurang sama. Cuma bezanya ialah menggunakan huruf alif nun. Tajuk bagi unit kedua ialah mengeja kata yang menggunakan imbuhan an dengan menggunakan huruf alif nun. Bukan nun tetapi menggunakan huruf alif nun. Okey, bagi pelajar-pelajar boleh rujuk kepada muka surat 11 dalam buku teks. Okey? Mengeja kata yang menggunakan imbuhan an dengan menggunakan huruf alif nun, bagaimana kaedahnya? Kaedah yang pertama ialah di mana akhiran an pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw, termasuk juga bunyi diftong aw, hendaklah dieja dengan huruf alif nun. Kat sini ada dua kata kunci yang perlu awak ketahui. Apa dia? Yang pertama ialah kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw. Okey, kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw. Ini yang pertama. Yang kedua ialah kata dasar yang diakhiri dengan bunyi diftong. Bunyi diftong. Itu adalah kata kunci yang kedua. Kalau kita nak mengetahui dengan lebih lanjut, mari sama-sama kita melihat contohnya. Kat sini ada contoh. Contoh yang pertama ialah paluan. Ejaan paluan. Perkataan paluan. Perkataan paluan
mempunyai kata dasarnya ialah palu. Palu ini ialah kata dasar bagi kepada paluan. Ejaan Jawi palu ialah apa dia? Pa alif lam waw. So palu dieja dengan diakhiri dengan huruf waw. Okey, palu ini ialah kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw. Pa alif lam waw. So palu. So, apabila ada penambahan an di hujungnya, di akhirnya, secara automatiknya an itu perlulah dieja dengan menggunakan huruf alif, alif nun. So, ejaan paluan ialah pa alif lam waw alif nun. Paluan. Okey, faham murid-murid? Kita tengok lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah perkataan deruan. Deruan mempunyai kata dasar deru. Deru. Ejaan deru ialah dal, ra, waw. Deru. Deru berakhir dengan huruf waw. Kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw. So, apabila ada penambahan an di akhirnya, okey, penambahan an di akhirnya, secara automatiknya an itu perlulah dieja dengan menggunakan huruf alif, alif nun. So, ejaan deruan ialah dal, ra, waw, alif, nun. Deruan. Okey, faham murid-murid? Okey, mari sama-sama kita lihat contoh yang lain. Kesilauan. Kat sini ada kesilauan. Kesilauan, kata dasarnya ialah silau. Silau. Silau, dia ada bunyi diftong au. Ini yang dikatakan bunyi diftong au. Silau. Silau. Ejaan silau ialah sin, ya, lam, alif, waw. Apabila kata dasar yang ada bunyi diftong au, okey, dia berakhir juga dengan huruf waw, tetapi termasuk juga bunyi diftong au. Ada penambahan an di hujungnya, secara automatiknya juga ejaan an itu hendaklah menggunakan alif nun. So, ejaan kesilauan ialah kaf, sin, ya, lam, alif, waw, alif, nun. Kesilauan. Contoh yang keempat ialah gurauan. Gurauan, kata dasar ialah gurau. Gurau, okey, kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw, termasuk juga bunyi diftong au. Okey, ada au, gurau. So, ejaan gurau ialah ga, waw, ra, alif, waw. Gurau. Okey, diakhir dengan huruf waw berserta bunyi diftong au. Okey. So, apabila ada penambahan an di hujungnya, secara automatik an itu perlulah menggunakan huruf alif, alif nun. Ejaan gurauan ialah ga, waw, ra, alif, waw, alif, nun. Gurauan. Okey, bagaimana murid-murid? Faham dengan penjelasan saya? Diharap semua murid dapat faham apa yang telah saya terangkan. Okey. Mari kita sama-sama kita membuat sedikit latihan bersama-sama. Okey. Saya ada perkataan perguruan. Yang kedua, persetujuan. Yang ketiga, kerinduan. Okey. Bagaimana kita nak mengetahui cara yang pertama untuk mengeja perkataan-perkataan ini? Okey, pertama sekali kita mesti melihat perkataan perkataan itu dengan melihat kata dasarnya. Perguruan. Kata dasar bagi perguruan ialah apa dia murid-murid? Guru. Betul. Guru. Guru. Eja guru bagaimana? Okey, sekejap saya tukar. Okey. Perkataan guru. Ejaan guru ialah ga, waw. Okey. Ra, waw. Guru. Okey. Guru, ini ialah perkataan guru. Apabila ada, kita tengok, guru ini ialah kata dasar yang berakhir dengan huruf
Wow, pandai. Apabila kata dasar yang berakhir dengan huruf waw, ada penambahan an di hujungnya, secara automatik an itu perlulah dieja dengan menggunakan huruf alif nun. Okey? So, perguruan, per tu kita tambah saja di awalan. Okey, perguruan. Okey, faham murid-murid? Kita tengok contoh yang kedua. Persetujuan. Persetujuan. Persetujuan mempunyai kata dasar iaitu setuju. Setuju, ejaan setuju bagaimana setuju? Sin, ta, waw, jim, waw. Setuju. Okey, setuju ni, kata setuju, dia mempunyai kata dasar yang berakhir dengan huruf waw. So, ada penambahan an di hujungnya secara automatik. An itu perlulah ditulis dengan huruf alif nun. So, persetujuan, tulis di hadapan, persetujuan. Okey? Faham? Okey, tengok contoh yang terakhir, kerinduan. Kerinduan, perkataan kata dasar bagi kerinduan ialah rindu. Okey, ejaan rindu, ra, ya, nun, dal, waw. Rindu. Rindu. Rindu, kata dasar yang berakhir dengan huruf waw. So, ada penambahan an di hujungnya. So, secara automatik an itu perlulah ditulis dengan menggunakan huruf alif nun. So, ke tambah saja di depan, kerinduan. Okey? Faham murid-murid? Mari sama-sama kita lihat dia punya perkataan. Ini adalah dia punya jawapan dia. Perguruan, betul. Persetujuan dan kerinduan. Okey. Faham murid-murid? Okey, itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Untuk latihan, saya akan attachkan slide yang lain untuk membuat latihan. Terima kasih kerana mendengar penjelasan saya tentang topik yang baru. Semoga kita bertemu lagi di lain yang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.